Bilangan umat Islam sentiasa sedikit berbanding dengan musuh mereka, tetapi sentiasa kemenangan berpihak kepada baginda Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat. Ini mengingatkan kita kepada peperangan yang berlaku sekarang di Gaza. Bilangan yang sedikit inilah, kalau kita mengambil intibar daripada apa yang berlaku dalam zaman Rasulullah. Rasulullah sentiasa bilangan umat Islam selalu kecil. Dalam peperangan Badar umpamanya hanyalah 100-300 orang yang bertemu dengan 1000. Kita lihat hari ini juga peristiwa ini kembali, seluruh tentera kafir bersatu untuk memerangi umat Islam. Dan lebih malang apabila ada negara umat Islam, umpamanya kerajaan UAE, Emirat bersatu, bukan bersama dengan umat Islam, tetapi menyatakan pada mereka bersama Yahudi. Tuan-tuan jangan baca tulisan dalam bahasa Inggeris, sebab tulisan dalam bahasa Inggeris purposely untuk menipu kita dalam semua berita dunia. Lebih lagi dalam berita peperangan yang sedang berlaku di Palestin hari ini, jangan baca berita dalam bahasa Inggeris sama sekali, jangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan kita mulakan dengan ayat surah A'udzu minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami diutuskan di kau ya Muhammad kecuali untuk rahmat seluruh alam. Dan para tafsir mengatakan bahawa Islam yang Allah turunkan melalui Rasulullah SAW bukan sahaja untuk umat Islam, tetapi juga untuk seluruh manusia, sama ada Islam bukan Islam. Untuk alam semesta termasuklah manusia dan juga haiwan, hidupan, unggas dan seluruhnya. Dan itulah disebut oleh sebahagian daripada pentafsir kita. Dan kata Ibn Abbas, wa huwa anna Allah arsala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan li jami'il alam. Dan mu'minihim wa kafirihim, sama ada mereka lah mukmin ataupun mereka bukan mukmin, mereka kafir, kedua-duanya mendapat rahmat. Wa amma mu'minuhum fa inna Allah hadahu bih wa dahu bil iman bih wal amal bih ja'a min indillah jannah. Orang yang beriman Allah berikan hidayah dan mereka beramal dengan soleh dan Allah masukkan dalam syurga. Adapun orang yang kafir, Allah menangguhkan azab yang sepatut diturunkan kepada mereka dengan adanya sebahagian daripada umat Islam yang melakukan kebaikan. Wa ma kabruhum wa innahu dafa min anu ajal al-bala. Bala yang segera ini ditangguhkan karena Sulaiman al-mukazzibah rusulaha min qabli, sebagaimana yang diturunkan pada umat-umat yang mendustakan Rasul sebelum ini. Alhamdulillah, setiap tahun kita mengenangkan kembali sejarah baginda Rasulullah. Dan hari ini marilah kita lihat sejarah ringkas Islam bermula di sini, di Mekah. Satu kawasan yang tidak ada tamadun yang besar, yang kering, tetapi di situlah Allah pilih bumi untuk menjadikan sebagai risalah baginda. Daripada sinilah Islam berkembang sampai ke Madinah. Daripada sedikit menjadi ramai, akhirnya Islam berkembang ke seluruh dunia. Daripada Mekah berkembang ke seluruh semenanjung Arab, memasuki Parsi, memasuki Rom, menjalar sampai ke China, di sebelah barat sampai ke hujung Afrika, masuk ke Spanyol, masuk ke Rusia, dan itulah Islam yang kita terima dan kita di alam Melayu juga bersyukur kerana cahaya Islam juga sampai pada masa yang sangat awal. Baik, kita kenang juga ketika baginda Rasulullah di Madinah, peperangan demi peperangan telah berlaku. Sejak daripada tahun 2 Hijriah, baginda Rasulullah terlibat dengan peperangan yang besar. Bermula dengan Badar Kubra pada tahun 2 Hijrah. Kemudian pada tahun ketiga Hijrah dengan peperangan Uhud. Tahun keempat Hijrah, peperangan Bani Nadir. Kemudian peperangan Khandaq, peperangan Ahzab. Kemudian tahun yang ke-6, perjanjian Hudaybiyah. Ketujuh, peperangan Khaybar. Yang ke-8, pembukaan Mekah sebagai satu kejayaan. Dan puncak kejayaan baginda Rasulullah di Madinah ialah pembukaan Mekah. Kemudian peperangan terakhir baginda ialah peperangan Tabuk.
Dan kita lihat dalam konteks peperangan Rasulullah, umat Islam sentiasa handicap. Bilangan umat Islam sentiasa sedikit berbanding dengan musuh mereka. Tetapi sentiasa kemenangan berpihak kepada baginda Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat. Ini mengingatkan kita kepada peperangan yang berlaku sekarang di Gaza. Bilangan yang sedikit inilah, kalau kita mengambil intibat daripada apa yang berlaku dalam zaman Rasulullah. Rasulullah sentiasa bilangan umat Islam selalu kecil. Dalam peperangan Badar umpamanya hanyalah 100-300 orang yang bertemu dengan 1000. Dan berapa ramakah bilangannya kecil ini mengalahkan bilangannya besar. Kami batin qalilatin wal batfatan kasiratan bi'idznillah. Dan inilah berlaku, dan para pengkaji yang mengkaji tentang peperangan baginda Rasulullah, mereka kagum. Sebab tidak ada satu pun peperangan Islam yang umat Islam majoriti. Kita lihat dalam setiap peperangan umat Islam, kita lihat dapat angka-angka di sini yang dapat tuan boleh saksikan. Dalam peperangan Khandaq umpamanya, umat Islam hanyalah 3,000 bertembung dengan seluruh tentera Ahzab moden, terhazab ketika itu di bawah pimpinan Quraisy. Yang bergabung dengan Yahudi, bergabung dengan seluruh penduduk Mekah dan Madinah untuk menentang Rasulullah. Termasuklah Bani Quraisyah yang juga telah mengadakan pakatan Rasulullah. Membayangkan apa yang berlaku hari ini. Kita lihat hari ini juga peristiwa ini kembali, seluruh tentera kafir bersatu untuk memerangi umat Islam. Dan lebih malang apabila ada negara umat Islam, umpamanya kerajaan UAE, Emirat bersatu, bukan bersama dengan umat Islam, tetapi menyatakan pada mereka bersama Yahudi. Alangkah malangnya ketika pada Rasulullah kita lihat ada kaum yang disebut sebagai golongan munafik, tetapi hari ini jelas negara umat Islam yang Allah berikan kemajuan, kota yang besar, negara yang maju, tetapi mereka lah negara Islam pertama yang menyatakan mereka hidup mati bersama dengan Israel. Walauzubillah. Mari kita kenang perjuangan baginda Rasulullah, yang perjuangan inilah digambarkan setiap masa dan ketika. Kita lihat baginda Rasulullah dalam peperangan Badar memimpin satu bala tentera yang sedikit dan mengalahkan tentera yang banyak. Wa wadata min ahli kata wa minun maqan dal kitab wallahu samiun alim. Dan Allah menyatakan dalam surah Imran, Rasulullah merancang untuk berperang dalam peperangan Badar. Dan itulah kita lihat umat Islam telah muncul, dan kita lihat dalam peperangan Badar umpamanya. Kita lihat bagaimanakah Allah menyatakan innal yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Dan sesungguhnya Allah cinta mereka yang berperang pada jalannya dalam bentuk satu saf, seolah mereka satu bangunan yang tersusun. Dan kalau kita kenang kembali bagaimanakah toleransi Islam dalam peperangan, apabila kita lihat dalam peperangan, akhlak umat Islam sangat indah. Rasulullah berpesan kepada para mujahidin yang berperang sama dalam peperangan Badar atau peperangan selepasnya, akhlak Islam supaya tidak membunuh orang yang sakit, tidak membunuh orang yang sedang beribadat, tidak mencincang musuh, dan tidak membunuh haiwan, tidak menebang pohon, dan tidak membunuh orang tua, wanita, mereka yang tidak berperang, musuh yang telah lari. Dan itulah akhlak keindahan yang dipimpin, yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah dalam setiap peperangan. Yang diikuti oleh para sahabat, sama ada ketika zaman para sahabat ataupun selepas kerajaan Muawiyah, kerajaan Abbasiyah, pembukaan negara Islam berlaku dengan penuh akhlak. Kita boleh bandingkan apakah yang berlaku di Gaza hari ini. Selama 75 tahun umat Islam dizalimi, dibunuh, dihalau keluar daripada negara mereka. Dan pada peperangan terakhir, kebetulannya umat Islam yang menyerang Israel apabila mereka telah dizalimi selama 75 tahun. Dan Barak seolah-olah tidak pernah berlaku kezaliman ke atas umat Islam, dan mereka membangkitkan apa yang berlaku terakhir ini.
Beritahu mereka, bila kita baca sebuah buku, baca semua chapternya, babnya. Jadi baca oleh barat sekarang ialah bab terakhir. Bab yang 75. Dan mereka tidak membaca bab 1 sampai ke 474. Di mana umat Islam dihalau daripada negara mereka sendiri, dibunuh. Dalam banyak peristiwa dan Yasir, dalam peristiwa pembunuhan beramai-ramai, Masjid Aqsa dibakar dan Gaza dibom berkali-kali. Tetapi dunia hari ini melupakan apa yang berlaku selama 75 tahun. Mereka membangkitkan hanya yang berlaku pada akhir sekali. Dan lebih malang kalau umat Islam juga mengulang naratif yang sama. Mari kita lihat perjuangan Rasulullah. Bagaimana akhlak dalam penyebaran Islam. Sebab akhlak ialah perkara yang asas dalam Islam. Kalau Islam itu sebagai asas, iman ialah tingkat yang lebih tinggi, dan ihsan ialah tingkat yang terakhir. Akhlak berada dalam ihsan. Banyak hadis rilah yang menyatakan perkara ini, antaranya hadis yang berbunyi asqalu syai'in fil mizan al-khuluqul al-hasan. Perkara yang paling berat di dalam timbangan mizan di akhirat nanti ialah akhlak yang baik. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, akmalul mu'min imanan ahsanuhum khuluqan. Dan umat Islam, orang mukmin yang paling sempurna imannya, ialah yang paling baik akhlaknya. Khairukum linisaihim, dan sebaik-baik kamu ialah mereka yang paling baik kepada istrinya. Inilah menggambarkan akhlak yang dijunjung oleh umat Islam, termasuk dalam peperangan. Dan rahmat ilahi bukan sahaja untuk manusia, tetapi untuk haiwan, burung, unggas dan sebagainya. Hadis yang indah yang kita kenal, hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Rasulullah bersabda, "Ma min muslim yaghussu ghuslan ayazun zar'an fa yakulu minhu tayr aw insanan illa kanahu bihi shadaqah." Alangkah indahnya. Tidak ada seorang muslim yang menanam satu tumbuhan ataupun satu pertanian yang ditanamnya, pohonnya besar dan mengeluarkan buah. Buahnya dimakan oleh burung ataupun manusia makannya, maka dia mendapat sedekah. Buah rambutan yang kita tanam, tuan-tuan, dimakan oleh burung, dia adalah sedekah bagi kita. Dan inilah keindahan Islam. Bukan saja untuk sesama manusia, tetapi di kalangan haiwan. Amalan dilakukan oleh kerajaan Osmaniyah, tuan-tuan. Setiap musim sejuk, mereka akan menaburkan gandum di atas puncak gunung. Sebab berbuat baik kepada haiwan adalah sebahagian daripada akhlak yang indah. Mereka tahu bahawa ketika musim sejuk, salji akan menutupi permukaan gunung. Dan gandum dicurahkan untuk unggas burung yang terperangkap dalam kesejukan. Itulah akhlak Islam yang membawa Islam ke seluruh dunia dengan sinar yang indah. Dan kita lihat, tuan-tuan yang tanam pisang umpamanya, bila dia masak di pohon, biarlah sebiji dua dimakan oleh burung dulu sebelum kita ambil. Dan setiap yang kita buat itu adalah sedekah. Kadang-kadang, tuan-tuan, saya biarkan pisang saya semuanya dimakan oleh burung. Mudah-mudahan dia termasuk di dalam apa yang disebut oleh hadis Rasulullah tadi. Dan itulah keindahan Islam, rahmat bukan saja pada manusia, kepada seluruh tumbuh-tumbuhan, haiwan dan sebagainya. Inilah yang disebutkan tadi. Ketika pemerintahan Khalifah Umar bin Aziz, dia telah mengadakan satu upacara, yaitu menaburkan gandum ala ru'usil jibal hatta yuqal la yuqal ja' ta'fi lidal muslimin, supaya di negara umat Islam tidak ada yang lapar, manusia dan haiwan, termasuk burung dan unggas. Kata Khalifah Umar bin Aziz, Islam membawa rahmat kepada seluruh alam. Dan pada musim sejuk, antara amalan ialah menaburkan gandum di atas puncak gunung yang dilakukan oleh orang Turki sampai hari ini. Kalau tuan-tuan ingin melihat peristiwa ini, pergilah Turki pada bulan Desember atau bulan Januari. Mereka ada satu pesta menambur gandum di atas gunung. Dan ialah satu amalan yang cukup indah, yang kita juga boleh tiru di sini. Dan kita lihat di kedai-kedai runcit orang Turki, mereka ada buah-buah untuk orang miskin dan sebahagian untuk dijual. Ada kedai roti yang berikan roti percuma kepada orang miskin. Ambillah sekadar yang anda perlu.
Ada restoran yang dibuka di Turki, tuan-tuan, bayar sekadar yang Anda ikhlas. Makanlah sekenyangnya dan bayar seikhlasnya. Itu ialah di antara amalan-amalan yang indah yang keluar daripada akhlak Islam. Yang kalau kita juga dapat lakukan di Selayang ini. Kita buka kedai runcit, kita buka restoran, dan kita ada bahagian untuk orang miskin. Dan inilah yang diajar dalam akhlak Islam. Dan inilah yang menambah hati budi apabila Islam sampai ke negara kita. Yang datang bukannya tentera Islam. Yang datang hanyalah At-Tajir Al-Amin. Yang datang ialah saudara yang amanah. Dan bagaimanakah saudagar ini bermuamalah dengan orang Melayu di Pantai Melaka umpamanya atau di Pantai Petani, yang menunjukkan akhlak yang indah dalam jual beli. Sedangkan Melayu ketika itu, saudagar yang disebut dalam istilah Melayu ialah manipulasi perniagaan untuk mendapat keuntungan maksimum, untuk mendapat maximize the profit sebagaimana kapitalisme lakukan sekarang. Itulah dilakukan oleh saudagar Melayu sebelum Islam. Tetapi bila saudagar yang amanah datang, mereka menunjukkan sifat yang indah bukan sahaja dalam urusan ibadah tetapi dalam urusan harian. Umat Islam tertambat. Dan inilah tuan-tuan dalam hadis Rasulullah, At-Tajir As-Saduq man nabiyyin was-sadiqin wasyuhada, dan saudagar yang amanah As-Saduq bukan sahaja amanah tapi sangat-sangat amanah bersama dengan para anbiya, para sadiqin, para solehin. Kita ada peluang untuk bersama para anbiya, tuan-tuan. Lebih lagi apabila kita menjadi peniaga yang amanah. At-Tajir As-Saduq bukan sahaja At-Tajir As-Sadiq, At-Tajir As-Saduq yang disebut baginda Rasulullah. Dan itulah kita lihat keindahan Islam yang sampai negara kita. Tidak ada seorang tentera Islam pun sampai ke sini. Yang datang ialah saudagar yang amanah. Inilah amalan yang saya maksudkan tadi. Islam membawa amanah, membawa rahmat kepada seluruh alam. Dan kita lihat amalan ini masih diadakan di negara-negara Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utuskan dikau ya Muhammad kecuali untuk rahmat sebagai sekalian alam. Kita lihat bagaimana kepersaudaraan yang diberikan ataupun yang diasaskan oleh Islam. Kita ingat kembali dalam peristiwa Hajjah Al-Wada, Rasulullah membuat satu ucapan yang cukup indah. Ya ayuhan nas, inna rabbakum wahid, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, wala li ajamiyyin ala arabiyyin, wala li ahmara ala aswada, wala li aswada ala ahmara illa bitaqwa. Inna akrakum inallahi atqakum. Dan inilah persaudaraan yang hakiki. Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kamu Tuhan yang satu. Dan tidak ada kelebihan orang Arab ke atas orang bukan Arab. Tidak ada kelebihan orang bukan Arab ke atas orang Arab. Tidak ada kelebihan orang kulit merah ke atas orang kulit hitam. Tidak ada kelebihan orang kulit hitam ke atas kulit merah. Illa bittaqwa, kecuali yang beza kita adalah takwa. Inna akrakum indallahi atqakum. Dan sesungguhnya yang paling mulia di sisi kamu ialah yang paling bertakwa. Kullukum min Adam, Adam min turab. Seluruh kamu daripada Adam, Adam daripada tanah. Dan inna akrakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu ialah yang paling bertakwa. Inilah yang tidak dilakukan oleh bangsa bersatu. Bangsa bersatu apabila menubuhkan bangsa bersatu pada tahun 1945, mereka masih mengamalkan sistem apartheid. Tidak ada persamaan yang mereka ada Charter of Justice. Bangsa bersatu mengeluarkan Charter of Equality. Piagam persamaan manusia, all men are equal, sebenarnya tidak equal. Kulit putih dengan kulit hitam tak pernah sama. Tetapi persamaan yang hakiki dalam Islam. Kita lihat kulit putih tidak menjadi kulit mulia sebab kulitnya. Dalam Islam kita lihat berbagai bangsa dan yang menjadi imam ialah yang terbaik. Sama ada kulit merah, kulit putih, kulit hitam. Tidak menjadi masalah. Kita lihat dalam satu sah umat Islam. Siapa yang datang awal ke masjid, dia di depan. Inilah persamaannya hakiki. Tetapi di barat tuan-tuan, hatta gereja, ada gereja kulit putih, ada gereja kulit hitam. Dan inilah yang ditunjukkan oleh Islam. Yang apabila mereka mengkaji keindahan Islam, mereka tertarik dengan bagaimanakah akhlak yang ditunjukkan dalam Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Persahabatan kulit putih dan kulit hitam. Persahabatan yang ikhlas.
Persahabatan yang tidak perlukan balasan. Tidak berlaku di luar Islam, tuan-tuan. Persahabatan yang tidak perlukan balasan. Persahabatan yang dilaksanakan kerana Allah semata-mata. Bertemu, berpisah kerana Allah. Dan inilah yang berlaku dalam sejarah Islam. Bilal Habsyi bersama dengan Salman Al-Farisi dan bersama dengan orang Arab tidak ada perbezaan. Kitalah satu ummah yang sama. Dan persamaan inilah yang tidak dapat diikuti oleh bangsa satu sampai hari ini. Rasulullah bersabda dalam konteks ini, Isma'u wa'ati'u walau istimu ustimilanikum amdun habsyi kan rasul zabibah ma'aqabikum kitab Allah tabaraka ta'ala. Atau kama qala. Hadis yang bahkan oleh Imam Bukhari ini bermaksud, dengarlah, patuhlah, andainya kamu dilantik, pemimpin kamu lah seorang daripada orang Habsyi, orang kulit hitam, kan Rasul Zabibah, yang Rasulullah kata kepalanya, rambutnya seperti buah zabib. Maksudnya rambutnya berkerinting. Mukanya hitam, rambutnya kerinting. Tetapi sekiranya dia ma'aqama fikum kitab Allah, sekiranya laksanakan kitab Allah, patuh taat padanya. Memilih imam, tuan-tuan, ialah memilih yang terbaik. Imam ialah yang terbaik dalam kita. Kulit tidak menjadi masalah. Orang yang paling baik akhlaknya, yang paling baik bacaannya, yang paling baik hubungan dengan masyarakat, dengan semua jamaah, itulah yang kita pilih sebagai imam, yang kita pilih tadi. Demikianlah Islam memilih pemimpin. Pemimpinlah yang terbaik di kalangan kita. Yang paling baik akhlaknya, yang paling baik takwanya, yang paling baik hubungan dengan seluruh masyarakat, itulah pemimpin kita. Islam mengajar setiap perkara daripada sekecil-kecilnya sampai ke setinggi-tingginya. Tidak terkecuali dalam Islam, dan itulah Islam adalah agama yang lengkap. Dan inilah kalau dikaji oleh mereka yang ikhlas, mereka dapat lihat betapa indahnya Islam yang dibawa dan rahmat kepada seluruh dunia. Tuan-tuan, apa yang istimewa dalam agama kita ialah keadilan. A'udzu minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Surah Al-Azim. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu melakukan keadilan dan ihsan, dan memberikan kepada keluarga terdekat, wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i, dan menahan kamu daripada fahsya, kebongkaran, wal baghi, dan perzinaan dan sebagainya. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun, dan Allah memberikan peringatan kepada kamu, mudah-mudahan kamu mengambil peringatan. Tafsirnya tuan-tuan lihat di bawah. Tetapi keadilan inilah yang dibawa oleh Islam. Islam bertapak di Madinah. Islam bertapak sampailah ke China, ke Parsi. Dan Islam bertapak sampai ke Spanyol. Islam memerintah Spanyol selama 800 tahun. Dengan adil dan amanah. Sebab keadilan yang dibawa Islam. Islam masuk ke Balkan. Balkan ialah negara Kristian. Dan orang Kristian meminta supaya umat Islam datang untuk memerintah mereka, dan mereka benci pada pemerintah yang dilantik oleh gereja. Sebab umat Islam menunjukkan akhlak yang indah. Islam masuk ke Balkan dengan mudah sebab tercatat bahawa kami sangat cintakan Khalifah Islam berbanding dengan pemimpin gereja kami sendiri. Kami lebih suka melihat serban Ottoman berbanding dengan tiara daripada paus kami sendiri. Itulah sebab Islam dapat masuk ke Eropah dengan cepat. Dan tuan-tuan yang semati, keadilan inilah yang terlaksana dalam seluruh kerajaan Islam. Dan Allah berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitabal mizan liyahkuma an-nas bil qist. Al-Hadid. Dan sesungguhnya kami utuskan rasul kami dengan keterangan, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca supaya mereka laksanakan keadilan. Inilah yang tidak dapat dilakukan oleh bangsa-bangsa bersatu sekarang. Bangsa bersatu apabila mereka ada Charter of Justice, mereka mengatakan manusia sama, tidak ada kezaliman. Pada tahun 1948, Palestin diserang, dibunuh, dihalau ketika bangsa bersatu telah ada Charter of Justice.
Dan tuan-tuan masih percaya pada mereka? Mereka ada berbagai carta piagam tetapi mereka tak pernah laksanakan. Dan sistem apartheid masih diamalkan sampai tahun 90-an. Keadilan negara umat Islam berbanding dengan negara bukan Islam, hari ini tuan-tuan boleh saksikan sendiri. Di manakah keadilan yang Bangsa Bersatu telah ingin sampai pada kita, sedangkan keadilan Islam ialah keadilan yang hakiki. Rasulullah pernah bersabda bahawa kerusakan umat terdahulu disebabkan apabila ada kaum bangsawan melakukan kesalahan, mereka biarkan. Tetapi apabila golongan bawah melakukan kesalahan, mereka laksanakan hukuman. Demi Allah, kata Rasulullah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya akan potong tangannya. Dan itulah keadilan Islam. Yang di bawah Islam inilah yang menambat hati budi seluruh penduduk dunia. Dan kita lihat bagaimanakah adilnya Islam ketika pemerintahan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menjadi khalifah, baginda akan naik membaca khutbah pada hari Jumaat dan menjadi imam. Satu hari solat Jumaat sudah hampir dilaksanakan. Sayyidina Umar tidak sampai-sampai lagi untuk memberikan khutbah ataupun dan menjadi imam. Tiba-tiba selepas beberapa ketika barulah Sayyidina Umar datang ke masjid tergesa-gesa. Saya minta maaf. Tadi saya terlupa saya basuh baju saya. Dan saya tunggu baju saya basah, kering, baru saya pakai. Saya ada sehelai baju jubah saja. Saya ada sehelai jubah saja. Tadi saya basuh pagi tadi. Saya tunggu sampai kering. Dan sekarang baru kering, saya cepat datang dan pakai untuk bersama tuan-tuan untuk solat Jumaat. Presiden sebuah negara hanya ada sebelah satu jubah. Dan satu hari, perut Sayyidina Umar berbunyi kerana kelaparan. Dia bercakap dengan perutnya, wahai perut, jangan kamu bunyi selagi setiap perut anak umat Islam masih lapar. Jangan harap kamu akan masukkan makanan untuk kamu. Selagi ada umat Islam yang lapar, jangan harap kamu akan saya masukkan makanan. Dia bercakap dengan perutnya sendiri. Itulah keadilan Islam. Pemimpin sebagai contoh kepada ikutan mereka. Dan pemimpin bukan satu keistimewaan. Dia bukan satu keistimewaan tetapi tugas yang sangat berat. Dia bukan privilege. Dia adalah amanah dan tanggungjawab. Itulah yang ditunjukkan oleh umat Islam. Tapi sayang tuan-tuan, apabila Islam tidak dapat kita laksanakan, keindahan yang kita maksud tadi tidak dapat kita saksikan sampai hari ini. Dan ada satu kisah yang saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan. Sayyidina Umar melantik Amr bin As menjadi gubernur di Mesir. Sampai di Mesir, Amr bin As hidup dengan gaya seorang bangsawan. Dia pakai bajunya yang cantik. Dia duduk dalam kursi yang empuk. Dan Sayyidina Umar tulis surat kepadanya. Wahai Amr, saya mendengar kamu pakai pakaian cantik. Kamu duduk atas kursi yang empuk. Saya pesan pada kamu, segera kamu tanggalkan pakaian kamu. Segera tinggalkan kursi empuk kamu. Sebab pemimpin tidak boleh lebih pada rakyat. Dan satu hari, ananda anak kepada Amr bin As bernama Muhammad bin Amr bin As. Dia berlomba kuda dengan orang Mesir dan kudanya kalah. Dia mengambil kuda orang Mesir itu secara paksa. Dan si miskin tadi datang ke Madinah membawa aduan bahawa kuda saya dirampas oleh anak kepada Amr bin As. Maka segera Sayyidina Umar memanggil Amr bin As dan anaknya supaya datang ke Madinah untuk dibicarakan dan dilaksanakan qisas sebab Muhammad telah memukul si miskin tadi. Dan sekarang sebagaimana dilakukan kamu, hukum qisas dilakukan di depan Sayyidina Umar. Dan itulah keadilan Islam yang sama ada bangsawan ataupun orang bawahan menerima hukum yang sama. Sehingga tuan-tuan, di Universiti Harvard, universiti yang mereka banggakan dengan fakulti undang-undang mereka, hari ini telah tertulis di depan Universiti Harvard ayat Quran yang berbunyi, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qist. Syahada lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran wallahu a'lam bihima ila akhiri. Ayat Quran ini menggambarkan keadilan yang hakiki yang tidak dapat dilaksanakan orang barat. Wahai orang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran. Jadilah kamu penegak kepada keadilan. Kerana Allah, walau terhadap diri kamu, ataupun kedua ibu bapa kamu, ataupun sahabat terdekat kamu, dan seterusnya. Tidak ada negara yang menyalahkan diri kita sendiri, kecuali Islam. Di barat, tuan-tuan, keadilan barat, seorang yang melakukan jenayah, mereka boleh dibimbing atau boleh dibela oleh peguam bela. Peguam bela tahu dia penjenayah. Peguam bela membela penjenayah. Dalam sistem barat, peguam bela boleh membela orang yang melakukan jenayah. Alangkah malangnya dalam sistem Islam kita. Kita bandingkan Islam, setiap qadi, hakim, saksi, peguam, masing-masing ingin menegakkan kebenaran. Tetapi dalam keadilan barat, tuan-tuan, mereka membela orang yang berjenayah. Dan sistem ini merayap sampai negara kita. Apakah ada satu mata pencarian, profession, yang lebih hina daripada kita mendapat profession ini dengan membela penjenayah? Saya tanya. Dan itu bukan jawapan, itu soalan. Sehingga Universiti Harvard tercatat di depan universitinya ayat Quran yang mereka tidak dapat laksanakan, yang hanya dapat dilaksanakan oleh orang Islam. Keadilan kepada diri sendiri, ibu bapa dan sebagainya. Sebab barat, mereka tidak akan mengaku salah. Mereka cari peguam untuk membela mereka yang bersalah. Islam tidak demikian. Setiap unit keadilan, mereka masing-masing berusaha untuk menunjukkan kebenaran, bukan untuk mempertahankan penjenayah. Inilah yang disebut oleh seorang profesor. Profesor ini bernama Robert Greene, atau boleh Google. Dia adalah penasihat undang-undang Presiden Nixon satu masa dulu. Dan dia mengatakan bahawa saya pelajari seluruh undang-undang di dunia. Tidak ada satu undang-undang yang lebih adil daripada ayat Quran ini. Tidak ada undang-undang barat yang berpuluh-puluh jilid yang saya pelajari, saya khatam, saya pakar. Tidak ada satu pun keadilan yang dapat menandingi satu ayat yang ringkas ini. Dan akhirnya dia mengikat syahadah. Akhirnya dia mengikat syahadah. Tidak ada keadilan yang dapat kita saksikan di seluruh dunia kecuali keadilan yang hakiki yang ditunjukkan dalam surah ayat yang kita baca tadi. Dialah yang meletakkan ayat ini di atas, di depan Universiti Harvard. Sebab inilah sebenarnya keadilan yang hakiki. Dan tuan-tuan, dia meluk Islam sebab dia melihat satu ayat saja. Dan itulah keadilan yang hakiki. Dan saya ingin berkongsi dengan para jemaah sekalian dalam masa yang singkat ini. Kalau insya beritahu saya, kalimah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan kamu. Dia menjadi kalimah keramat dalam Islam yang mengembangkan Islam ke seluruh dunia. Dan kita sekarang kita boleh bandingkan. Hari ini pelajar kita baca dengan kalimah apa? Mereka mengkaji, mereka membaca dengan kalimah profesional. Mereka membaca kerana sijil. Mereka mempelajari kerana profession. Dan Islam, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Inilah tak dapat kita ulang kembali. Apakah di antara kita ini kita bukan ada lama kita lama-lama? Apakah tujuan kita belajar satu masa dulu? Apakah kerana sijil, ijazah, profession, ataupun kerana Allah semata-mata? Tuan-tuan boleh jawab perlahan-lahan, jangan siapa kita dengar. Di atas kalimah inilah Islam membina universiti pertama. Universiti pertama dibuka di Maroko, Marrakesh, oleh seorang wanita bernama Fatinah bin Al-Fihriyyah. Dan dibuka pada tahun 859 Masihi. Ketika itu England belum bernama England lagi. England masih berperang antara Anglo dan Saxon. Mereka bangsa yang Barbarian. Kita bagi ruang untuk azan. Silakan. Teruskan. Dan
ketika kurun ke-9, Perancis belum ada kerajaan, England belum ada orang yang pandai, kita telah membina universiti. Universiti pertama dunia ialah Universiti Kairouan, Morocco. Universiti yang seterusnya lah, universiti di Itali kita juga buka. Kemudian kita buka Universiti Azhar, universiti ketiga tertua dunia. Dan wanita yang ditindas di barat, dialah yang buka universiti pertama dunia yang berada di Morocco. Tapi sayang tuan-tuan, dalam ranking universiti hari ini tidak ada muncul universiti yang pertama dunia. Tidak ada satu pun universiti yang dibuka oleh umat Islam yang berada dalam ranking, dan itulah yang dilakukan oleh mereka. Universiti antara yang kita buka adalah Universiti Azhar. Ketika Eropah masih belum ada sekolah, kita telah membuka universiti. Kita membuka universiti ketika Imam Ghazali menjadi Naib Chancellor di Universiti TUS. Dan kita membuka universiti di Afrika. Kita mula-mula membuka hospital. Hospital kita buka mula-mula sekali pada tahun 805 Masih. Ketika itu England belum ada. Mereka masih berperang. Di Perancis mereka masih potong tangan yang luka dan dicelup dalam minyak yang panas. Itu dilakukan di Perancis. Kita membuka hospital pertama dunia yang ada 4 jabatan. Jabatan pertama ialah jabatan kecemasan. Yang kedua adalah patologi. Yang ketiga adalah pediatrik. Yang keempat adalah psychiatry. Kita buka 4 jabatan di hospital pertama kita. Hospital pertama kita buka di Baghdad. Kemudian kita buka di tempat yang lain. Kita buka di ketika kerajaan Muawiyah, ketika Khalifah Al-Walid bin Malik, kita telah membuka hospital yang ada 4 jabatan. Kemudian kita buka farmakologi. Farmakologi itu ialah kita yang asaskan dan dibuka untuk pertama kali pada ketika zaman kerajaan Abbasiyah pada tahun 170 Hijriah. Kita membuka Universiti Kairouan kemudiannya, dan kemudian Islam masuk ke Spanyol. Kita membawa model Islam yang kita bawa di seluruh umat Islam, kita bawa ke sana. Kita lihat bagaimanakah Islam membina, Islam berkembang sampai ke Eropah. Sinar Islam terpancar ke seluruh bumi Eropah yang gelap gelita ketika itu. Kita lihat bagaimanakah ulama kita dengan sistem ilmu dan hikmah yang kita ajari. Kita membina bangunan-bangunan yang sangat-sangat indah di Spanyol yang kita dapat saksikan sampai hari ini. Masjid Cordoba. Dan kita membina bangunan yang paling tinggi dunia ketika itu. Ketika itu, bangunan yang paling tinggi dunia semuanya dipegang oleh umat Islam. Dibina sama ada di Andalusia, ataupun di Morocco, di Rabat, Delhi, dan ini adalah 5 bangunan paling tinggi. Semuanya dipegang oleh umat Islam. England belum ada orang yang pandai membaca. Dan kita membuka ladang-ladang tali air di Spanyol. Kita perkenalkan tanaman-tanaman kita. Orang Eropah hanya makan ubi kentang ketika itu. Kita bawa ke sini, kita bawa arus. Arus ialah nasi. Mereka tak tahu apakah arus ini, tak pernah mereka makan. Mereka sebut rice. Kita ajar mereka makan gandum. Mereka baru menanam gandum selepas kita ajar mereka di Spanyol. Kita berada di Spanyol selama 800 tahun, membawa Islam, sinar Islam yang indah. Dan kita bawa buah-buahan yang indah ke Spanyol dengan buah citrus kita. Kita perkenalkan pomegranate. Kita perkenalkan buah-buahan Mediterranean, dan akhirnya Spanyol menjadi pengeluar buah yang besar di dunia. Ini semua umat Islam yang perkenalkan. Mereka hanya makan ubi kentang, tuan-tuan. Eropah hanya makan ubi kentang. Sekarang mereka makan gandum yang kita ajar mereka. Dan kita lihat bagaimanakah ulama kita. Di universiti, ulama kita pakai jubah. Di universiti yang pertama kita buka di Spanyol. Universiti Barcelona. Universiti Madrid kita buka. Universiti Malaga. Universiti Malaysia. Itu semua kita buka. Para ulama kita, para pensyarah kita makai jubah, makai serban sebagai simbol intelektual. Dan 1 lapis ini barangkali bachelor sekarang. Kalau 2 lapis, sarjana. Kalau 3 lapis seperti yang sebelah kiri, tuan-tuan, itu adalah PhD ataupun maha guru.
bukan untuk berbangga, tetapi inilah yang diiktiraf oleh negara. Serban melambangkan intelektual, bukan untuk berbangga, tetapi pengiktirafan negara. Dalam konteks ini, umat Islam dan bukan Islam masuk ke universiti yang kita buka di Sepanyol. Dan yang pertama orang bukan Islam masuk ke universiti Islam ialah Saint Thomas Aquinas. Dia pakai serban, dia pakai jubah ketika masuk universiti sebab jubah dan serban ialah simbol intelektual. Hari ini simbol pengganas. Berbeza sama sekali. Dan di Sepanyol mereka bercakap bahasa Arab. Orang Sepanyol bercakap bahasa Arab. Mereka meninggalkan bahasa mereka. Dan bahasa yang digunakan untuk intelektual adalah bahasa Arab. Dan kita lihat, apabila masuk universiti untuk belajar ilmu sains teknologi, mesti pakai serban, pakai jubah. Dan terakhir yang pakai jubah dan serban ialah dua orang tokoh intelektual barat, saintis barat. Di sebelah kiri ialah Gauss, yang sebelah kanan ialah Euler. Kedua-duanya belajar matematik, belajar ilmu astronomi, mesti pakai serban, pakai jubah. Eropah pakai jubah sampai kurun 19. Tuan-tuan semati, itulah kesan yang kita tinggalkan di Sepanyol. Dan kita buka universiti Cambridge. Siapa dia buka universiti Cambridge, tuan-tuan? Murid kepada Ibn Rushd bernama Dimoli, seorang Yahudi. Dan di Cambridge, di Oxford, kita masih pakai jubah Arab sampai hari ini. Cuma serban ditukar dengan bot. Dan orang di Oxford masih pakai jubah Islam sampai hari ini. Dan inilah jasa kita, tuan-tuan. Inilah pakaian convocation dipakai seluruh dunia, masih pakai pakaian umat Islam di Sepanyol sampai hari ini. Sama ada Jepun, Amerika, Rusia ataupun mana saja. Bila hari convocation, maka kita pakai jubah Arab sekali lagi. Jubah Islam dan kita tukar. Sama ada topi kita pakai topi ataupun dan sebagainya. Itu yang berlaku dalam sejarah kita. Kita mengajak Eropah, ilmu, hikmah dan Islam menjalar. Sinar Islam telah bersinar di seluruh Eropah. Kita ingat peranan yang dimainkan oleh Ibn Rushd. Ibn Rushd membuka universiti pertama Eropah. Apabila seluruh universiti kita buka di Baghdad, kita buka di Sepanyol, kita buka di Afrika, maka Ibn Rushd bersama murid-muridnya membuka universiti pertama di Eropah. Universiti apa kata tuan? Universiti Sorbonne. Universiti Sorbonne dibuka oleh umat Islam. Sekarang dipanggil Universiti di Paris. Ini Universiti Sorbonne dibuka oleh umat Islam. Dan buat pertama kali Eropah sudah ada universiti pada kurun yang ke-12. Maaf saya, kurun yang ke-13. Sebab Universiti Sorbonne dibuka pada tahun 1203 Masihi. Walaupun ada mengatakan Universiti Cologne dibuka lebih awal, juga oleh umat Islam. Kita perkenalkan ilmu peringkat ijazah di Eropah. Dan orang Eropah masih pakai jubah, masih pakai serban ketika masuk universiti Paris. Dan gurunya ialah Ibn Rushd, yang disebut di barat sebagai Averroism. Kemudian kita pergi ke Jerman, kita membuka Universiti Leuven. Dan apa yang sebutkan ini tak pernah disebut oleh barat. Kita membuka Universiti Leuven di Jerman, kita mengembangkan ilmu dan teknologi. Kemudian kita membuka Universiti Munich. Universiti kejuruteraan terbaik dunia hari ini ialah Munich. Bukan California, Berkeley yang tuan-tuan pergi itu. Dan kita lihat universiti terbaik dibuka oleh Islam, masih Universiti Munich. Tetapi sayang orang Malaysia barangkali saya tidak temui lagi yang keluar daripada Technical University of Munich yang dibuka oleh Ibn Rushd. Kemudian universiti yang sangat berpengaruh di Jerman yang kita buka ialah Frankfurt. Kita membuka Universiti Frankfurt di Jerman sehingga sampai hari ini kalau kita nak pelajari sains Islam, kita pinjam artifak daripada Universiti Frankfurt. Dan itu jasa kita, itu sebab Jerman sangat sayang pada Islam. Dalam Perang Dunia Pertama, ketika seluruh tentera Ahzab moden yang dipimpin oleh British dan Perancis untuk mengalahkan kerajaan Islam terakhir, iaitu Osmaniyah, hanya satu kerajaan yang bersama dengan Islam, iaitu Jerman. Hanya Jerman yang menuduh Islam. Dan di Malaysia, kita sangat benci pada Jerman sebab kita membaca sejarah yang ditulis oleh British. Sedangkan satu-satu negara
yang maju pertama di Eropah disebabkan kita umat Islam membuka universiti mereka. Leuven, Munich dan Frankfurt, 3 universiti yang kita buka, menyebabkan Jerman muncul sebagai negara Eropah yang paling maju. Tapi sayang, kita dijajah oleh British. Seluruhnya apa yang disebutlah British. Tetapi bila kita beli kereta, kita beli Mercedes yang Jerman buat. Kita beli BMW yang Jerman buat. Kita tak beli yang British buat. Sebab yang British buat tak ada kelas. Mari kita berfikir. Kita ditipu sejarah kita. Dan semua kereta terbaik daripada Jerman yang universiti terbuka yang pertama dibuka oleh umat Islam. Tuan-tuan sebati. Oxford dibuka oleh murid Ibn Rushd yang bernama Dimoli, seorang Yahudi. Di sini kita menggunakan kurikulum Islam. Dan kita lihat kitab-kitab, buku-buku yang dipelajari di Universiti Oxford pertama pada tahun 2000 lepas. Naik Chancellor, Rektor Universiti Oxford menjemput Naik Chancellor seluruh dunia untuk melihat kurikulum pertama yang diajar di Universiti Oxford. Dan semuanya dalam bahasa Arab. Kitab Al-Jabar Al-Muqabalah yang ditulis Al-Qadmi dipelajari sebagai pelajaran pertama di sini. Kitab Mantiq yang ditulis oleh Ibn Rushd dijadikan sebagai asas pada Universiti Oxford pada mulanya. Itu sebab falsafah undang-undang menjadi 2 fakulti yang terbaik di Oxford semasa disebabkan pengaruh umat Islam. Dan kita lihat tuan-tuannya sebati di Perpustakaan Bodleian. Kalau kita nak lihat manuskrip umat Islam yang paling lama, bukan tersimpan di Darul Kitab, Darul Kutub di Kairah, bukan, tak ada. Yang kita harus jumpa ialah di Perpustakaan Bodleian di Oxford. Di situ mereka simpan kitab-kitab kita yang mereka pelajari pada awal dulu. Itu sebab istilah-istilah masih digunakan dalam bahasa Arab. Alkohol itu daripada alkoholi. Kornea, mata itu daripada kornea, korotayun. Dan kita lihat asid nitric acid itu daripada istilah neutron. Algoritma daripada Al-Khwarizmi dan sebagainya. Kita boleh terus satu persatu istilah sains dan logik masih kekal dalam bahasa Arab. Dan mereka telah padamkan sejarah ini. Dan inilah rahmat yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita dengar apa yang disebut oleh pengkaji Eropah yang hadir. Ini ialah Sir Thomas Arnold. Pernah kita baca bukunya The Preaching of Islam. Dia mengatakan seperti berikut. Dia kata, it is highly probable that for the Arabs, Muslim, modern European civilization will never have risen at all. Kalau tidak ada Islam, kalau tidak ada orang Arab Islam, orang Eropah masih hidup dalam kegelapan hari ini. Kalau tidak ada umat Islam, Eropah masih gelap hari ini. Tuan-tuan tahu, kata Profesor Thomas Arnold, bagaimanakah Eropah maju? Kita dapati bahawa Eropah maju disebabkan dengan universiti yang dibuka di Spanyol. Dari manakah ilmu dari Spanyol? Daripada Baghdad. Daripada Rasulullah SAW. Dan kemudian Eropah, ilmu berkembang ke Amerika. Teknologi Amerika yang ada hari ini ialah berpunca daripada Eropah. Eropah mengambil daripada Andalusia, Andalusia mengambil daripada Baghdad, Baghdad mengambil daripada Rasulullah, dan hakikatnya kemajuan Amerika berpunca daripada Rasulullah. Dia kata, bukan saya kata. Dan seorang profesor Perancis bernama Joseph Loban, dia tulis bahasa Arab. Dia kata, وَإِذَا مَا كِسَتْ قِيمَةُ الرِّجَالِ بِجَلٍ عَمَلِهِمْ كَانَ مُحَمَّدٌ min azamin arwatarih. Kalau kita cari seorang manusia yang paling agung, yang sejarah menyaksikan, yang sejarah tertulis, maka orang yang paling agung di atas muka bumi ialah Muhammad SAW. Sebab kita maju disebabkan oleh umat Islam. Umat Islam membawa cahaya daripada Mekah ke Madinah, Madinah ke Baghdad, Baghdad ke Spanyol, Spanyol ke Eropah, Eropah ke Amerika, dan seluruh dunia bermula daripada pengurusan Muhammad SAW. Itu diakui oleh pengkaji yang ikhlas. Wa iza ba'du ulama al-Arabi yunsifu Muhammadan ma natasaba an dini a'ma basair ma'akhirin kasirin antirof bibadlih.
Tetapi sayang kita sangat memusuhi mereka. Kita tidak menulis yang benar dan itu sebab Islam tidak diiktiraf di Eropah. Sebenarnya Islamlah yang membawa sinar cahaya yang gemilang kepada kita di Eropah. Tuan-tuan semati, ini ialah musuh Islam. Namanya Sir Bernard Shaw, seorang British. Dia tulis dalam Arab, tuan-tuan. Dengar dia tulis. Dia kata, lama qara'tu din Muhammad asat annahu din azim. Wa a'taqidu anna hazin azim sayu'allab zata yawmin. Qarib muqbil idza mawjida fasih. Li'anzarihi li'adraku alaihi bila ta'asub. Kalau kita pelajari dengan ikhlas tentang agama dibawa oleh Muhammad SAW, maka itulah agama teragung dunia. The future belongs to Islam. Dia kata, wa a'taqidu anna din azim sayu'awwidu alam dhata yamin qarib muqbil. Dalam new future, Islam akan dominan di atas segala agama dunia. Sebab Islam ada ilmu dan hikmah. Eropah menentang ilmu dan hikmah. Terima kasih. Kekuatan Islam, ilmu, hikmah. Cahaya inilah yang berkembang seluruh dunia. Dan kita lupa untuk iktiraf Islam. Sebab kita musuh Islam. Tapi sayang, tidak ada orang yang kedua yang lebih agung daripada Muhammad SAW. Kata sahabat dia, Sir Bernard Shaw, seorang British yang sangat musuhi umat Islam. Tetapi bila dia menulis, dia terpaksa akui dengan ilmunya. Inilah yang Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wal haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Dia adalah Allah yang mengutuskan rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Dan agama ini akan mengatasi seluruh agama yang lain. Cukup Allah sebagai saksi. Allah mengatakan Islam akan prevail. Islam akan mengatasi seluruh agama dunia. Dan janji Allah tetap benar. Tuan-tuan semati, Islam berkembang ke kiri kanan. Dan Rasulullah bersabda, innahu sayaftahu lakum masyariqal ard wa maghribihal lati. Dan Islam akan berkembang ke seluruh timur dan barat. Tuan-tuan semati, kita lihat pengkaji yang ikhlas. Huston Smith, seorang intelektual barat. Dia tulis The World Religion. Saya petik sebahagian katanya. Dia kata, Islam is the faith that prevail over us now. Islam ialah agama yang telah mengatasi agama kita hari ini. Dia mengulangi kalimat Allah. Allah mengatakan, dialah mengutuskan rasulnya dengan petunjuk dan agamanya benar. Dan agama ini akan mengatasi seluruh agama. Tuan-tuan, tokoh barat ini mengatakan Islam will prevail over all religions. Dan itulah yang dilakukan sekarang. Kita lihat orang lain. Komunis. Tolstoy. Dia kata, saya petik satu kata limanya. Islam will rule the world one day because combines knowledge and wisdom. Islam akan mengatasi seluruh agama lain. Islam akan memerintah dunia satu masa akan datang. Sebab hanya Islam ada ilmu dan wisdom. Ilmu dan hikmah. Yang lain menentang ilmu dan hikmah. Ini disebut oleh orang pakai Islam, tuan-tuan. Dan kita ambil contoh. Herbert Wells juga mengatakan demikian. Dia kata, how many generations will inequalities and cut off lives until Islam comes back into force. Dunia ini akan zalim kecuali Islam datang memerintah kemudian. Dunia ini akan zalim sehinggalah Islam datang memerintah kembali. Diakui oleh seluruh pengkaji sebab mereka mengkaji sejarah Islam. Mereka mengkaji sejarah Islam, bagaimana sejarah Islam membawa ilmu, hikmah, keadilan, dan akhlak yang indah. Itulah yang ditunjukkan oleh setiap yang membawa. Hari ini kita lihat berita, bagaimanakah tentera Qassam, bila mereka masuk ke rumah orang tua, mereka hormati orang tua, dan dilaporkan di barat bahawa umat Islam membunuh orang kanak-kanak. Bohong. Dan apa yang berlaku ialah sebagaimana akhlak dalam peperangan Islam. Orang tua, wanita, kanak-kanak dijaga, tidak dilakukan kezaliman. Itulah Islam. Ini disaksikan oleh mereka yang mengkaji dengan ikhlas. Dan seorang tukar ramal, tuan-tuan. Tukar ramal ini sangat hebat orangnya. Namanya Nostradamus.
Dia kata seperti berikut, the future belongs to Islam. Islam will be the ruling religion of Europe. Islam akan menguasai Eropah suatu masa akan datang. Sebab kekuatan Islam itu sendiri, maka dia adalah seorang tukang nujum. Kita tidak bergantung pada nujumnya, tetapi kita bergantung pada ayat Allah yang mengatakan, Rizalul Likulih. Allah akan mengatasi Islam ke atas segala agama. Bertrand Russell juga tuan-tuan boleh baca bahawa dia mengatakan, I read Islam and realize that it is the religion of the world and all people. Islam untuk seluruh bangsa dunia. Sedangkan dalam agama dia sendiri, kulit putih dan kulit hitam tidak boleh masuk dalam satu gereja yang sama. Dan kita lihat, sebagaimana disebut oleh Bernard Shaw, mereka juga mengatakan Islamlah penyelamat kepada dunia akan datang. Dan itulah tuan-tuan, kita lihat seorang tokoh ulama kita, iaitu Syed Nursi Badiuzzzaman Zaman. Syed Nursi Badiuzzzaman Zaman, tokoh intelektual Osmaniyah. Dia kata seperti berikut. Dia kata, the future shall be Islam's and Islam's alone. The future belongs to Islam and Muslims. Masa depan untuk Islam dan untuk umat Islam. Di belakang kita saya letak satu stiker, the future belongs to Islam. Untuk mengambil sempena dengan ayat Quran yang kita baca tadi, dan saya simpulkan, the future belongs to Islam. Saya bawa letak di kata saya sebagai simbol bahawa Islam akan menang. Hanya masa menentukan. Tuan-tuan semati. Ini ialah seorang ketua gereja Ortodok di Rusia. Dia mengatakan apa yang berlaku di Rusia. The future belongs to Muslim. Masa depan Rusia ialah untuk orang Islam sebab Kristian telah jatuh di Rusia. Gereja-gereja telah tidak didatangi oleh orang Kristian. Untuk supaya orang Kristian datang gereja, mesti buat makanan banyak-banyak, kata dia. Tetapi orang Islam melakukan secara sukarela. Masjid maka penuh. Masjid yang diruntuhkan ketika zaman Soviet Union sekarang dibuka kembali oleh Presiden baru mereka. Dan umat Islam telah memenuhi seluruh masjid yang dibina. Sebanyak 3,000 masjid yang baru dibina di Rusia oleh Presiden mereka yang bernama Putin. Membina 3,000 masjid yang baru selepas dia meruntuhkan 3,000 masjid sebelum ini. Tuan-tuan, mengikut simulasi dilakukan di Rusia oleh KBG, dilakukan oleh intelijen Rusia, mereka mengatakan bahawa Eropah akan menjadi benua Islam dalam masa 30 tahun akan datang. Dan Rusia akan menjadi negara Islam dalam masa 50 tahun akan datang. 50 tahun akan datang, kekuatan Islam bukan berada di Afrika, bukan di Timur Tengah, bukan di Indonesia, bukan di Malaysia, tetapi di Rusia. Sebab hampir 40% penduduk Rusia sekarang ialah Muslim. Tuan-tuan cuba bayangkan, sekiranya jumlah penduduk di Rusia 300 juta, kalau 40%, berapakah ramai umat Islam? Yang paling ramai di atas muka bumi bukan di Indonesia, tetapi di Rusia. Ini disebut oleh bekas padri Ortodok dan juga simulasi dilakukan oleh KBG. Dan kita lihat bagaimanakah Rusia, negara komunis, yang meruntuhkan seluruh masjid kita, yang membunuh para ulama kita tiba-tiba dalam masa 15 tahun lepas. Dia telah mengiktiraf kembali ulama kita. Masjid-masjid dibina kembali, ulama kita diiktiraf kembali, dan yang masuk Islam di Rusia sangat ramai. Dan ini ialah gambar umat Islam ketika sebelum Covid, ketika hari Raya Aidilfitri, mereka telah keluar beramai-ramai. Statistik Rusia mengatakan 30% penduduk Rusia ialah Muslim. Sekurang-kurangnya dalam masa tahun 250, dan daripada masa tahun 20, dia akan lebih 50% penduduk Rusia ialah Muslim. Dan Amerika ingin hancurkan Rusia secepat mungkin melalui Ukraine disebabkan Islam yang bakal muncul di dalam dunia ini bukan daripada Indonesia, bukan daripada Afrika, daripada Rusia. Tuan-tuan lihat bagaimana kaum Islam. Ini Masjid Biru di Petersburg. Umat Islam penuh, melimpahi seluruh keluar masjid.
Dan kita lihat ini masjid di Kazan. Di Kazan telah muncul masjid-masjid yang banyak. Azan bersautan. Dan di Kazan kita tidak pernah lihat, tidak dapat lihat wanita yang tidak menutup, yang tidak memakai hijab. Hampir seluruh kota Kazan di tengah-tengah Rusia, mereka lah umat Islam yang sangat patuh. Dan mereka yang sampai ke Kazan, tuan-tuan yang pernah sampai Kazan, mereka tak sangka bahawa itulah Rusia. Mereka sangka itulah negara Arab yang semuanya wanita mereka memakai hijab. Ini pemandangan beberapa tahun lepas ketika Hari Raya Aidil Adha, masjid telah penuh, umat Islam bersolat di atas jalan raya dan polis keselamatan Rusia hanya dapat merhatikan umat Islam yang sedang bersujud di atas jalan raya. Kekuatan Islam sangat-sangat besar di Rusia. Dan tuan-tuan, ini pemandangan di Rusia, bukan di Bangladesh, bukan di Pakistan, bukan di negara Arab, tetapi di Moskow. Dan inilah kekuatan Islam yang sedang berlaku sekarang. Itu sebab mereka fokus pada Rusia, sebab untuk hancurkan Rusia secepat mungkin, sebab Rusia adalah force Islam terbesar dunia akan datang. Dan kita di Malaysia, kita dibawa berita untuk memburukkan Rusia. Dan sebab Rusia ingin dihancurkan disebabkan kekuatan Islam yang sedang dipamerkan oleh mereka. Tuan-tuan yang saya hormati, ini masjid yang dibina oleh Putin. Antara masjid yang besar di kawasan kutub. Di Siberia, nama asalnya Siberia. Dan kita lihat berita umat Islam yang menyatakan bilangan umat Islam. Ini mufti kita di satu kawasan di Rusia. Dia kata Muslimun Ruzi Sashakilun Arba'imiah Minasokan Qoriban. Penduduk Rusia Muslim akan mencapai 40% penduduk Rusia dalam masa yang sangat singkat. Tuan-tuan, kalau penduduk Rusia 300 juta, kalau 4%, 100 juta lebih. 100 juta lebih umat Islam. Yang force inilah yang bakal menjatuhkan Israel hari ini. Sebab Putin telah memberikan isyarat supaya tentera Chechen datang bersama dengan Hamas untuk menolong Islam di Palestin, tuan-tuan. Mudah-mudahan ini menjadi kenyataan. Tuan-tuan, Putin yang terkenal dengan musuh kepada Islam, tiba-tiba memberi uang tahun lepas 32 juta. Ini ialah pelajar sekolah yang menghafal Al-Quran di Rusia. Dan Putin secara peribadinya memberi 32 juta dolar untuk membina sekolah tahfiz peringkat bawah. Apa maksudnya? Selama ini dia membunuh umat Islam, meruntuh masjid, tetapi bila Allah gerakkan hati manusia, dia bertukar serta-merta. Tuan-tuan yang hormati, ini pemandangan universiti di Kazan. Seluruh siswi mereka pakai hijab. Tidak di Kuala Lumpur. Di universiti yang saya ajar dulu, separuhnya pakai hijab, separuh pula tidak. Di Malaysia. Tetapi di Rusia, dalam kelas Fakulti Sains, ini Fakulti Sains, tuan-tuan, semua pelajar siswi-siswinya memakai hijab. Dan inilah kekuatan Rusia yang diperhatikan oleh mereka. Sebab musuh mereka terhadap Islam ialah bukan Arab. Arab boleh dimainkan oleh mereka, tetapi Rusia yang sangat ditakuti. Yang mempunyai teknologi, tetapi manusia bertakwa. Ini sangat ditakuti. Dan tuan-tuan, Putin mengatakan, penduduk Islam yang paling ramai ialah kami. Kamilah penduduk Islam yang paling ramai di atas muka bumi ialah Rusia. Dan Rusia diberi perhatian oleh tentera NATO, tentera Eropah, Amerika bersama untuk menghancurkan Ukraine, bukan menghancurkan Ukraine, untuk menghancurkan Rusia sebenarnya. Ini ialah pemandangan di Rusia. Dan tuan-tuan, Islam sudah sampai ke kutub utara. Di kawasan Rusia, tempat yang paling utara namanya Norilsk. Kota Norilsk ialah kota yang paling hujung. Di situ telah terbina masjid. Ini mufti kita. Ini mufti kita yang di situ tidak ada kenderaan motosikal, tidak ada motorkar. Yang ada ialah kereta yang dinaiki di atas ais. Ini ialah mufti kita di kawasan hujung dunia. Islam sampai ke hujung dunia. Di kawasan bulatan Arktik, Islam telah
sampai. Dan tuan-tuan, ini masjid yang kita bina satu masa dulu. Sebahagian diruntuhkan oleh Putin. Sekarang Putin membina kembali masjid ini. Menggantikan masjid yang dia runtuh selama ini, dia mati masjid yang lebih besar. Dia minta maaf pada seluruh umat Islam. Dulu saya memusuhi Islam. Tetapi sekarang saya sedar bahawa Rusia telah maju satu masa dulu di Samarkand, di Tashkent, di Bukhara disebabkan umat Islam. Sekarang saya sedar. Dan jangan sesiapa yang menghina Rasulullah depan saya. Iyyakum an tasayyu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jangan hina Islam depan saya, kata Putin. La tusayyu iyyakum an tasayyu Islam amami. Jangan siapa-siapa yang menghina Islam depan saya. Siapa kata? Putin. Dan suasana telah berubah sama sekali. Daripada negara yang komunis memusuhi Islam, sekarang Islam telah muncul, satu perkara yang tidak dapat kita gambarkan 10 tahun lepas. Tuan-tuan, masjid yang lama telah ditukar menjadi masjid baru. Dan ini masjid di Siberia yang dibuka kembali, dibina kembali di tempat yang mataharinya tidak pernah turun selama 6 bulan. Di sini tidak ada malam. 24 jam ialah siang. Bagaimanakah untuk salat subuh? Apakah salat subuh hanya sekali 6 bulan? Tidak. Di mana tempat tidak ada siang dan malam, kita rujuk kepada negara yang paling dekat yang ada siang dan malam. Ataupun kita rujuk di Mekah atau Madinah. Itu yang dilakukan oleh mufti kita. Mufti yang kata di sini kami hanya ada sekali siang dalam masa 6 bulan. Lepas itu kami ada 6 bulan malam, tak ada siang. Kami salat berdasarkan kepada apa yang berlaku di Makkah dan Madinah. Dan Islam telah sampai ke hujung dunia. Dan ini masjid White Mosque ataupun masjid putih yang dibina di Siberia. Asal namanya Sobaria. Dan kita ingat hadis Rasulullah. Rasulullah bersabda, "La yablughanna hadzal amru ma bawallahu nahar." Islam akan sampai di mana ada siang, di mana ada malam. Di situ Islam akan sampai. Dan kita saksikan hadis Rasulullah ini yang berlaku ketika zaman kita. Di mana ada siang, di mana ada malam, di situ Islam akan sampai. Dan Rasulullah mengatakan, "Wa la yatrukullah baita madad wala wabar ila Allah hadzal din." Islam akan masuk rumah lumpur, rumah tanah, ataupun rumah batu, ataupun rumah kulit, ataupun rumah khemah. Islam akan masuk dengan kemuliaan ataupun dengan kehinaan. Allah akan muliakan mereka yang memuliakan Islam, dan Allah akan hinakan mereka yang menghina Islam. Dan itu janji Allah. Dan itulah yang kita saksikan. Tuan-tuan, ini simulasi. Mereka melihat bagaimanakah perkembangan Islam di dunia hari ini. Islam berkembang sebanyak 72%. Mengalahkan seluruh agama lain di dunia. Dan kita lihat berapakah bilangan umat Islam hari ini. Barat mengatakan penduduk yang paling ramai dan semua ialah Kristian. Mereka mengatakan orang Kristian ada 2 bilion hari ini. Penduduk dunia adalah 6 bilion. Umat Islam 1,6 bilion. Kristian 2 bilion. Dan umat manusia ada 6 bilion. Yang sebenarnya pada tahun 2014 pas, umat Islam telah mencapai 12,038 bilion. Jumlah umat yang paling banyak di atas muka bumi ialah Islam. Mereka tutup statistik ini. Mereka masih lagi mengatakan penduduk yang paling banyak di atas muka bumi ialah Kristian, sedangkan penduduk yang paling ramai di atas muka bumi ialah Islam. Buktinya adalah statistik ini. 2,038 bilion ialah umat Islam. Dan ini disebut oleh Vatikan. Vatikan mengatakan Islam surpasses Roman Catholic as world largest religion. Islam mengatasi agama kami sebagai agama terbesar dunia. Tuan-tuan jangan baca tulisan dalam bahasa Inggeris. Sebab tulisan dalam bahasa Inggeris purposely untuk menipu kita dalam semua berita dunia. Lebih lagi dalam berita peperangan yang sedang berlaku di Palestin hari ini, jangan baca berita dalam bahasa Inggeris sama sekali. Jangan.
2-3 hari lepas saya bagikan satu ucapan tentang peperangan ini. Semuanya saya rujuk daripada berita Islam. Saya tak percaya sama sekali berita yang tulis dalam bahasa Inggeris ataupun berita yang dipetik dalam bahasa Inggeris oleh media televisyen kita. Sebab saya tidak percaya berita dalam bahasa Inggeris. Sebab mereka jadikan bahasa Inggeris untuk menipu umat Islam. Tuan-tuan, awas sama sekali. Dalam konteks ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan dikau Muhammad kecuali sebagai rahmat kepada dunia, Islam dan bukan Islam. Dan marilah kita sama berselawat sebenarnya dengan ayat Ahzab ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli Muhammad. Allahumma shalli Muhammad. Kalau di Margada, tuan-tuan, kalau khatib membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, seluruh masjid Allahumma shalli 'ala Muhammad. Tetapi di Malaysia, bila khatib membaca ayat ini, hanya khatib yang baca Allahumma shalli 'ala Muhammad. Marilah kita sama-sama renungi, dan Islam datang untuk mengubah dunia daripada zaman gelap kepada sinar yang memancar ke seluruh dunia. Dan itulah barangkali kesimpulan daripada kuliah saya yang tidak seumpamanya hari ini. Dan saya minta maaf kalau apa yang saya sebutkan ini menyentuh hati budi tuan-tuan, dan saya sudahi dengan bila topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih wassalamu.